A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalin Kristina binti Kasim, nombor matrik 056759. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan rumusan ulum hadis. Misi yang pertama ialah penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu hadis, usul fiqh dan juga akidah. Yang pertama, penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu hadis. Menurut bahasa ialah perjalanan, haluan, peraturan, gaya dan tingkah laku dalam kehidupan. Manakala menurut istilah pula ialah sunnah yang membawa pengertian yang sama dengan hadis, iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari sudut perkataan, perbuatan, takrir atau sifat baginda. Dan yang kedua ialah penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu fiqh. Menurut istilah ialah salah satu daripada 5 hukum yang 5, iaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan harus. Manakala menurut Al-Qadrawi, sunnah Nabi SAW dapat diklasifikasikan kepada 3 bentuk, iaitu yang pertama, sunnah tasyri'iyah ammah. Sunnah tasyri'iyah ammah ni bermaksud sunnah yang bersumberkan dari kerasulan Nabi Muhammad SAW sama ada yang membawa hukum yang mengikat sepanjang zaman. Manakala yang kedua ialah sunnah tasyri'iyah khassah. Sunnah tasyri'iyah khassah ni ialah sunnah yang bersumberkan kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang membawa hukum yang sementara kerana hukum tersebut dimaksudkan bagi menangani permasalahan tertentu pada situasi tertentu. Manakala yang terakhir ialah sunnah ghair tasyri'iyah, iaitu sunnah yang tidak membawa hukum yang mengikat sama sekali. Seterusnya, kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu usul fiqh. Menurut istilah ialah apa-apa yang terbit dari Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran dari segi perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Dan jenis sunnah ini terbahagi kepada 3, iaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah ni membawa maksud kesemua ucapan Nabi Muhammad SAW yang diucapkan oleh baginda di tempat-tempat yang berbeza dan tujuan yang berbeza. Dan yang kedua ialah sunnah al-fi'liyah. Sunnah al-fi'liyah ni apa-apa yang dilakukan oleh baginda SAW seperti menunaikan solat dengan tata cara dan rukun-rukunnya dan seumpama dengannya. Manakala yang terakhir ialah sunnah takririyah. Sunnah takririyah ni diamnya Nabi Muhammad SAW dari mengingkari sesuatu ucapan atau perbuatan yang terjadi dengan keberadaan baginda ataupun ketika ketiadaan baginda dan baginda mengetahuinya. Dan yang terakhir ialah penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu akidah. Menurut istilah ialah sunnah adalah sesuatu yang berlawanan dengan bid'ah, seperti ungkapan mereka ahli sunnah wal jamaah yang berlawanan dengan Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah dan lain-lain kumpulan. Secara kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahawa sunnah ialah apa sahaja yang berasal dari Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun segala sifat zahirnya dan sifat batinnya atau sejarah kehidupannya sama ada sebelum perutusan atau sesudahnya. Seterusnya ialah perbezaan ilmu hadis dirayah dan riwayah. Yang pertama, dari segi makna. Hadis dirayah ialah ilmu yang memperkenalkan segala kaedah dan masalah yang mana dapat diketahui dengan dengannya keadaan perawi, hal-hal yang mempunyai kaitan dengan sanad atau kecacatan hadis. Ilmu hadis dirayah juga dikenali dengan ulum hadis, mustalah hadis dan usul al-hadis. Manakala
Hadis riwayah pula ialah menurut bahasa, cerita, khabar, kisah, kenyataan, warta, hikayat atau pemberitahuan. Manakala menurut istilah pula ialah ulama hadis membawa beberapa pengertian antaranya ialah menurut Ibnu Kafani, ilmu hadis meliputi pemindahan yakni periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya serta periwayatan pencatatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Seterusnya ialah perbincangan. Hadis dirayah ni terbahagi ada dua perbincangan, iaitu hadis dirayah menurut sanad dan hadis dirayah dari segi matan. Dari segi sanad ni merupakan rangkaian perawi sesebuah hadis, antaranya riwayat hidup perawi, ilmu penilaian perawi yang antara lain dikenali sebagai jar atau ta'dil, yang meliputi syarat-syarat dan kategorinya, dan metod periwayatan seperti melalui pendengaran, pembacaan, ijazah, pengambilan, penulisan, penemuan, wasiat dan juga pengkhabaran. Manakala dari segi matan pula merupakan pengajian tentang lafaz hadis. Contohnya ialah pembincangan tertumpu kepada sifat perawi, iaitu sahih, hasan, dhaif. Manakala hadis riwayah juga terbahagi kepada dua perbincangannya, iaitu riwayah dengan lafaz dan juga riwayah dengan makna. Riwayah dengan lafaz ni bermaksud pemindahan sesuatu hadis dengan menitik beratkan lafaz perawinya tanpa melakukan sebarang pindaan gantian terhadap huruf dan juga perkataan Rasulullah SAW. Manakala riwayah dengan makna bermaksud perawi mengemukakan hadis tanpa terikat dengan perkataan yang telah didengarinya dan mengubah suai lafaz dan perkataan tersebut kepada yang sama maksud dengan perkataan asal. Seterusnya ialah perbezaan dari segi hukum mempelajarinya. Yang pertama, hadis dirayah. Dia ada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ni terhadap setiap individu yang berkemampuan dan berkebolehan untuk mempelajarinya. Dan fardu kifayah ialah terhadap kumpulan umat Islam. Manakala hadis riwayah pula dari segi fardu ain terhadap setiap individu dan juga fardu kifayah terhadap seluruh umat Islam yang mukallaf untuk mempelajarinya. Okey. Yang seterusnya ialah implikasi perbincangan menurut muhaddisin. Yang pertama, implikasi perbincangan menurut muhaddisin dari segi hadis dirayah. Iaitu dapat menilai darjah sesebuah hadis dan juga membincangkan sebab-sebab yang menjadi latar belakang sesebuah hadis. Dan manakala implikasi perbincangan hadis riwayah pula ialah dapat membahaskan makna sesebuah matan dan menentukan darjat sanad-sanad hadis. Dan yang terakhir ialah kepentingan mempelajarinya. Hadis dirayah yang pertama ialah untuk beramal dengan sesebuah hadis yang diterima sebagai hadis yang baik. Dan yang kedua ialah untuk menghindarkan dan ketepikan hadis yang tidak baik dan ditolak. Manakala hadis riwayah pula ialah yang pertama dapat memelihara dan menjaga hadis daripada berlakunya penyelewengan dan kesalahan dalam meriwayatkan sesebuah hadis yang dihubungkan dengan Rasulullah SAW. Dan yang kedua ialah dapat menjadikan hadis baginda SAW sebagai hujah untuk memantapkan diri sebagai seorang pendakwah yang unggul, dan paling utama ialah dapat menyempurnakan ikutan dan mencontohi Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ialah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Yang pertama, hadis riwayah. Hadis dapat dilihat dari kehati-hatian dan kewaspadaan para sahabat dalam meriwayatkan hadis atau menerimanya. Contohnya di sini, Zubair pernah ditanya oleh anaknya, mengapakah beliau tidak pernah menyampaikan hadis Rasulullah seperti fulan dan fulan.
Jawabnya, sungguh aku tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW. Tetapi aku mendengar baginda bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berdusta ke atasku, maka ia telah menempah tempatnya di neraka. Di sini kita dapat lihat betapa sahabat berhati-hatinya sahabat dalam meriwayatkan hadis. Yang seterusnya ialah hadis dirayah. Dari segi hadis dirayah pula, kesanggupan para sahabat dalam mengumpulkan hadis. Contohnya Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun beliau selalu bersama Rasulullah SAW dan banyak mendengar daripadanya, namun beliau sanggup pergi ke Mesir hanya untuk mendapatkan suatu hadis dari Uqbah bin Amir, dan selepas mendapatkannya beliau kembali ke Madinah. Secara keseluruhannya, keadaan ulum hadis pada zaman ini tidak jauh berbeza dengan zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu ianya belum ditulis dan juga dibukukan. Walaupun begitu, terdapat indikator ke arah pengkaraan ulum hadis sama ada di sudut dirayah ataupun riwayah yang dilakukan oleh generasi selepasnya, secara khusus melalui keprihatinan para sahabat terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW.